Mm-hmm. 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 Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Assalamualaikum dan selamat datang ke channel saya. Hari ini saya akan review sebuah handheld konsol daripada Anbernic, model RG35SS yang merupakan line-up bajet konsol daripada Anbernic. Okey, apa yang best tentang konsol ni? Pertama sekali, dia menggunakan CPU 1.6 GHz. Tak cukup dengan tu, dia ada pula built-in GPU. Kemudian dia ada output HDMI yang mana kita boleh main RG35SS ni dekat TV. Dan dengan gabungan CPU 1.6 GHz dengan built-in GPU, sepatutnya dia dapat run semua game lah tanpa sebarang masalah, sama ada kat konsol tu sendiri maupun dekat TV. Dan dia support 2 player, dan model kali ni juga dia support semua jenis controller yang menggunakan wire dan receiver, yang mana kebanyakan model sebelum ni semua tak boleh. Dan apa yang membuatkan lebih menarik lagi, harga dia bermula dengan RM240 sahaja. Saya ada sediakan link pembelian kat bawah, kejap lagi anda boleh pergi tengok. Tapi sebelum tu anda kena tengok dulu video ni sampai habis supaya anda tahu berbaloi atau tidak untuk angkat RG35SS ni. Sebab dalam video ni saya akan lenjan RG35SS ni dekat TV dengan dekat konsol tu sendiri dengan game yang berat-berat. Adakah dia akan lag ataupun gameplay dia jadi slow-mo ataupun sound dia hancur bila cucuk kat TV seperti mana konsol-konsol bajet yang sebelum ni. Tanpa berlengah lagi, jom kita start. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Okey, pertama sekali kat kotak ni dia ada tunjuk dia datang dengan 3 pilihan warna, iaitu warna grey, warna transparent white dan warna transparent purple. Yang mana yang ada dengan saya ni adalah grey. Kita letak tepi dulu, kita tengok apa lagi ada kat dalam. Okey, pertama sekali kita ada satu tempered glass, satu micro SD card, yang mana varian yang saya dapat ni adalah 128GB dan terdapat 8000 game kat dalam dia. Kemudian kita dapat satu kabel pengecasan iaitu Type A ke Type C, satu user manual, bahasa Cina dan bahasa Inggeris, dan satu konsol RG35SS ni sendiri. Jadi kita ketepikan barang yang lain dulu. Itu dia. Okey, dari segi design dia, saya boleh cakap dia sama macam Nintendo Game Boy. Dan kalau anda perasan, dalam filem Guardian of the Galaxy Holiday Special, Groot ada dapat satu hadiah yang rupa dia sama macam ni. Color pun sama macam ni. Okey, pertama sekali dia punya skrin di atas yang mana mempunyai bezel yang saya boleh kata sangat minima. Dan button dia pula tak terlalu kecil dan tak terlalu nipis. Boleh kata agak timbul. Dan saya boleh kata mudah, senang untuk kita guna. Potensi untuk kita tertekan button sebelah ni tak mudah lah untuk berlaku benda tu. Dan button dia sedap untuk kita tekan, tak terasa clicky. Okey, di bahagian bawah pula terdapat satu mono speaker dan kualiti sound dia saya boleh kata sangat sharp, sangat clear, tapi dia tak ada bass dan volume dia tak terlalu kuat. Okey, beralih di bahagian belakang, terdapat 4 trigger button berbentuk curve dan saya sangat suka di bahagian belakang dia sebab terdapat bahagian tinggi dan bahagian rendah, membuatkan lebih selesa untuk kita pegang dan mudah untuk kita guna ke semua trigger button ni, yang mana jari telunjuk kita akan berpaut kepada kesemua trigger button ni. Dan saya boleh kata agak susah juga kalau kita nak tertekan masa kita pegang tu, kemungkinan kita akan tertekan secara tak sengaja tu saya boleh kata memang susah sebab button dia tak terlalu lembut tau. Kalau kita tekan pun dia ada rasa keras tu sikit. So walaupun kita berpaut kat belakang, tak mungkin kita akan dapat tertekan kecuali kita sendiri yang nak tekan. Okey, di bahagian kanan terdapat satu power button, satu reset button dan 2 slot micro SD card. Yang mana slot pertama SD card ni tempat terletaknya semua sistem, dia punya BIOS, segalanya semua dalam ni. Dan saya suggest jangan usik slot ni sebab di sini adalah otak dia. Sebab tanpa sistem ni, game semua dia tak dapat baca. Dan slot yang kedua ni adalah tempat di mana terletaknya semua game. Kalau kita nak tambahkan game ke atau nak upgrade micro SD card ke atau nak kurangkan game ke, tak kisah apa saja kita buat pada slot yang kedua. Dan ini saya boleh katakan merupakan konsol bajet pertama yang dibagi 2 slot. Saya harap Anbernic kekalkan 2 slot ni untuk entry level punya konsol untuk model-model yang akan datang lah. Okey, di bahagian kiri pula terdapat volume button up and down. Di bahagian bawah pula terdapat satu port audio jack dan satu port Type C, yang mana port Type C ni dia berfungsi sebagai untuk port pengecasan dan tempat kita nak connectkan controller kita, sama ada guna direct wire ataupun receiver. Okey, kemudian kita beralih ke bahagian atas. Di atas ada 2 indikator power dan satu port HDMI out, yang mana jenis HDMI dia pakai adalah HDMI mini. Dan kalau kita nak guna HDMI ni out ke TV, pastikan anda beli HDMI yang betul, yang mana rupa dia macam ni, satu HDMI yang kecil dan satu lagi besar. Sebab yang kecil ni kita akan cucuk pada konsol, dan yang besar ni baru kita cucuk dekat TV. Sebab kat TV dia pakai port yang besar.
Dan kabel ni pun saya ada letak link kat bawah. Jadi mudahlah, anda tak perlu nak cari kat mana-mana lagi dah. Saya dah sediakan link Shopee kat bawah, anda tekan je, anda boleh terus beli lah kabel ni. Okey, dari segi build quality dia pula, apa yang saya boleh kata, konsol ni agak berat. Tapi berat dia tu saya boleh kata berat yang munasabah lah. Bukanlah berat sampai kita pegang pun tak selesa. Maknanya berat dia tu terasa bukan sesuatu yang murah. Bila ada kat atas tangan kita, kita rasa wah, tak rasa macam pegang mainan. Macam sesetengah bajet konsol, kalau kita keluar daripada kotak kita pegang tu, aduh, dah memang rasa turn off tu, sebab memang rasa macam pegang plastik kosong. Tapi untuk model Embernic, bukan kata yang ni sajalah, semua model Embernic yang saya pernah pegang, dia punya build quality dia memang sangat mantap lah. Dan material body plastik yang dia guna ni adalah ABS shell. Saya tak pasti ABS shell tu menantang apa, tapi yang pasti body dia ni memang sangat keras. Kita tekan pun kita boleh rasa betapa kuatnya body dia. Kalau jatuh pun takkan berderai konsol ni. Walaupun rupa dia kalau anda tengok dalam video nampak macam konsol murah, macam konsol yang tak berkualiti kan. Tapi percayalah cakap saya, bila dah ada kat tangan anda, bila anda dah pegang, anda akan rasa wow. Okey, kita tengok dia punya spek dalaman. Okey, pertama sekali dia menggunakan CPU jenis quad-core ARM Cortex-A9 1.6 GHz. Manakala GPU pula quad-core PowerVR SGX 544P dan RAM dia guna adalah jenis DDR3 dengan kapasiti 256MB dan skrin yang dia pakai berukuran 3.5 inci jenis IPS dengan resolution 640x480p dan storage yang kita dapat adalah 64GB dan kapasiti storage dia support sehingga 512GB. Manakala bateri pula sebesar 2100 mAh dan bateri dah dapat bertahan maksimum adalah 5 jam bergantung pada game apa yang kita main. Okey, dan platform game yang ada kat dalam konsol ni adalah seperti yang tertera. Dari segi UI dia, saya boleh kata memang sangat mudah untuk kita guna compare pada model-model yang sebelum ni. Yang mana semua benda yang kita nak access, dia punya setting, dia punya tempat terletaknya semua game, dia punya history, dia punya search favorite, semua dah ada kat depan. Kalau kita bagi yang ni kat budak-budak pun, dia pun reti guna. Dan quality screen dia, saya boleh kata gambar dia sangat sharp. Kalau anda boleh nampak, dia punya wording dia tu tak nampak pixelated langsung. Dia punya viewing angle disebabkan dia menggunakan skrin jenis IPS memang sangat baik lah, tak ada masalah lah. Kalau kita tengok daripada sisi pun nampak okey je. Kita takkan kehilangan warna bila kita tengok daripada pandangan sisi. Okey, jadi kita test dia punya gameplay. Round 1, fight. You win. Which today is between Manchester and Arsenal. I hear they're about ready to kick off, so over to John Watson and Mark Lawrenson. The stadium here bursting with colour today and not an empty seat to be found. The match drawing a near capacity crowd. Looking forward to this, Mark. I'm glad I didn't have to buy me up. And he's obviously upset about that. Bloody Roar 2, the new breed. Resident Evil.
Okey, jadi game test tadi game yang saya dah select. Yang mana kesemua game yang saya test tadi tu, kebiasaannya akan berlaku masalah seperti flickering, sound pecah, gameplay jadi slow untuk kebanyakan konsol entry level. Tapi RG 35SX ni, dia dapat handle semua game tu tanpa sebarang masalah. Overall, saya boleh katakan sangat berbaloi untuk anda angkat RG 35SX ni. Sebab dengan RM240, anda dapat sebuah PS1 sebesar tapak tangan yang support 2 player, yang mempunyai ribuan game, yang mudah untuk bawa ke mana saja, boleh main di mana saja, sama ada di konsol tu sendiri ataupun di monitor ataupun di TV. Okey, nampaknya kita dah sampai ke penghujung video. Kalau anda berminat nak beli RG 35SX ni, anda boleh terus tekan link Shopee yang saya sediakan kat bawah. Dan satu lagi, sekiranya anda dah beli dan mungkin game test yang saya tunjuk tadi tak ada dalam konsol anda, ataupun game yang anda nak tak ada dalam konsol anda, saya ada tinggalkan link Google Drive kat bawah, yang mana saya dah sediakan banyak game PS1 kat dalam tu. Anda just masuk je dalam Google Drive tu, anda copy game apa anda nak, kemudian anda paste ke dalam micro SD card anda. Okey, selain daripada tu, kalau anda terdapat sebarang soalan ke atau apa saja, anda boleh tinggalkan komen dekat bawah. Saya akan balas satu persatu. Seperti biasa, kalau anda rasa video saya ni memberi manfaat kepada anda, jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng yang ada kat sebelah dia. Dengan subscribe anda membantu untuk saya bangunkan channel Azfar Tech dan lebih banyak lagi review konsol yang saya dapat buat seperti mana yang anda tengok sekarang ni. Assalamualaikum. Bye bye. Everything up that I've ever done, but